Tahukah anda terdapat banyak ajaran sesat yang berlangsung suatu ketika dahulu dan sampai ke hari ini yang mungkin kita tidak tahu. Kebiasaannya, pengikut ajaran sesat ini bukanlah calon-calon orang. Kadang-kadang orang itu berpelajaran, orang yang profesional, bahkan orang-orang agawan juga termasuk dalam ajaran sesat ini. Berdasarkan laman sesawang Yayasan Dakwah Islam Malaysia, ajaran sesat bermaksud suatu ilmu yang diajar dan disebar secara rahsia maupun secara bebas kepada orang lain yang didapati menyimpang daripada kebenaran yang asal. Dekat Malaysia pun pernah ada beberapa ajaran sesat yang pernah berluasa sebelum ini. Antaranya ialah Kerajaan Langit yang diasaskan oleh Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayah P. Ketika mengasaskan ajaran ini, Ayah P menggelarkan diri dia sebagai Tuhan kepada seluruh agama dan dia mengasaskan ajaran ini sekitar tahun 1979. Selain daripada Kerajaan Langit, terdapat juga ajaran sesat lain yang pernah berluasa, iaitu ajaran Taslim ataupun ajaran Matahari yang diasaskan oleh Haji Muhammad Syafi'i. Haji Muhammad Syafi'i menggelarkan diri dia sebagai Taslim ketika dia mengasaskan ajaran ini pada tahun 1872. Dan ajaran Taslim dipercayai ajaran sesat yang paling lama berluasa di Malaysia. Sebelum kita pergi kepada cara untuk ditangani dan membanteras ajaran sesat, kita kena tahu juga apa faktor ataupun punca ramai masyarakat kita hari ini terlibat dengan ajaran sesat dan apa punca kenapa pergerakan ajaran sesat ini kian meningkat dan kian berluasa di negara kita. Faktor pertama adalah disebabkan pengaruh daripada media sosial dan juga kurangnya ilmu pengetahuan tentang asas agama dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Hari ini, media sosial mendominasi aktiviti harian kita. Sebagai contohnya, hari-hari kita gunakan TikTok, Telegram, Facebook dan lain-lain untuk mendapatkan ilmu ataupun sumber ataupun apa-apa yang berkaitan dengan agama. Ini tak salah, tapi yang jadi masalah ni kalau kita terlalu bergantung dekat media sosial tu. Tak dinafikan ada ilmu agama yang dikongsikan oleh pendakwah dekat media sosial ni yang betul, yang sahih. Tapi kita tak boleh lepas pandang, ada juga ilmu yang tak sahih yang mungkin bercanggah dengan syariat Islam. Jadi kalau masyarakat ni dia kurang ilmu agama, kurang tentang asas agama, mereka mungkin ada potensi untuk terima apa yang disampaikan tu bulat-bulat. Kesannya ilmu yang disampaikan kepada masyarakat tu tidak sahih dan ramai masyarakat yang terpesong akidah dia sebab mereka percaya dengan ilmu yang disampaikan. Faktor kedua adalah disebabkan pengaruh daripada orang sekeliling kita, seperti rakan-rakan kita. Sebab rakan-rakan kita ni orang paling dekat dengan kita. Kita kena tahu rakan-rakan kita ni orang belajar agama daripada siapa, daripada mana. Sebagai contohnya, cuba bayangkan kalau rakan-rakan kita, rakan-rakan awak semua ajak awak ke kelas agama, tapi kelas tu kalau awak tengok rasa ragu-ragu sebab awak tak kenal siapa yang ajar. Lepas tu ajaran yang disampaikan pula lain daripada apa yang sepatutnya, mungkin bercanggah dan juga lari daripada konsep Islam. Dekat situ boleh buatkan kita pun terjerumus dalam ajaran sesat sebab kita nak ikut kawan-kawan kita. Faktor kenapa ajaran sesat ni kian berluasa dekat negara kita adalah disebabkan penguasaan undang-undang yang terlalu ringan terhadap ajaran sesat ni. Bila undang-undang ataupun hukuman tidak setimpal ataupun terlalu ringan, mereka yang bertanggungjawab menyebarkan ajaran sesat ni akan jadi semakin berani dan tidak takut untuk terus menyebarkan ajaran sesat walaupun perkara itu adalah perkara yang salah. Kesannya, aktiviti penyebaran ajaran sesat ni akan kian meningkat dari hari ke hari dan menyebabkan ramai umat Islam akan terpesong akidah dia. Wajibkah ataupun wajarkah ajaran sesat dibendung? Jadi baiklah, untuk isi yang pertama, saya akan mulakan dengan pandangan daripada orang-orang Islam. Jadi pandangan daripada umat Islam ialah ia sangat-sangat wajib dibendung. Hal ini demikian kerana ia akan melemahkan akidah para umat Islam yang muda seperti kanak-kanak yang masih menuntut dan mempelajari agama Islam. Sekiranya ia tidak dibendung, maka ia akan mengakibatkan kanak-kanak ini dan anak-anak muda umat Islam ini kini terjebak dalam masalah-masalah ataupun fahaman-fahaman yang di luar ajaran agama Islam. Bagi isi yang kedua, kita akan membincangkan tentang pandangan ataupun reaksi daripada ajaran agama-agama lain mengenai wajibkah ajaran sesat ini dibendung. Sebagai ajaran-ajaran lain ataupun agama-agama lain, mereka akan memandang tinggi sekiranya agama Islam ini membendung daripada umatnya tersesat ataupun terjebak kepada agama-agama lain. Hal ini demikian kerana ia menunjukkan bahawa umat Islam itu berpegang teguh pada ajarannya dan sentiasa lurus dan patuh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sekiranya
umat Islam mengabaikan, maka ajaran-ajaran lain akan melihat bahawa umat Islam ini senang untuk dipermainkan. Jadi dengan itu, pandangan daripada isi kedua, iaitu pandangan daripada ajaran dan agama lain, ia menunjukkan bahawa mereka akan memandang tinggi kepada umat Islam sekiranya kita membendung ajaran-ajaran sesat daripada berleluasa. Baiklah, bagi isi yang ketiga, iaitu pandangan daripada orang-orang yang tiada agama. Apakah reaksi mereka terhadap umat Islam yang membendung ajaran sesat ini? Baiklah, pandangan mereka adalah mereka akan melihat bahawa umat Islam ini sangatlah teguh kepada pendirian mereka. Hal ini demikian kerana apabila umat Islam itu membendung ajaran-ajaran lain daripada masuk ke fikiran umat-umat mereka, mereka melihat bahawa ajaran Islam ini sangat-sangatlah teguh pada pendirian dan mengamalkan apa yang diajar oleh kitab-kitab Al-Quran dan Sunnah. Jadi dengan adanya kita mewajibkan membendung ajaran sesat ini daripada berleluasa, maka pandangan daripada seperti yang saya kata tadi, orang ateis, orang bukan Islam, mereka akan melihat Islam ini sangatlah tinggi agamanya kerana mereka melihat bahawa kita berpegang teguh kepada ajaran kita. Apakah cadangan untuk mengatasi masalah ini? Cadangan untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama, melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar supaya diri tidak mudah terjebak dengan perkara khurafat yang semakin meningkat di Malaysia. Misalnya, kerajaan langit yang dikendalikan oleh Ayah Pin. Yang kedua ialah menganjurkan program pemulihan akidah seperti kem bina insan yang dianjurkan oleh Jabatan Agama untuk remaja zaman sekarang. Kerana akidah yang mantap harus dididik dari kecil agar mereka membesar dengan fahaman yang dapat membezakan yang baik dan yang buruk dalam setiap perkara. Cara yang ketiga merupakan kerjasama dalam penguatkuasaan secara bersepadu oleh semua pihak akan dapat membendung kegiatan ajaran sesat daripada terus menular dalam kalangan masyarakat. Dan cara yang terakhir, iaitu yang keempat, ialah masjid dan surau memain peranan yang sangat penting dengan mengadakan kuliah tentang ajaran sesat. Contohnya, masjid yang mengadakan forum agama dan menjemput sekolah-sekolah serta pelajar tahfiz untuk turut serta menjadi jemaah kepada majlis ilmu itu sendiri agar fahaman agama Islam dapat diterapkan di dalam diri semua lapisan masyarakat. Ini adalah beberapa sumber rujukan yang telah diambil oleh kumpulan kami. Itu sahaja daripada kami. Kami di sini hanya sekadar mengingat agar kita semua terselamat. Jangan pernah menjadi orang yang tidak kenal Tuhan, kerana hidup kita sampai saat ini bisa bertahan kerana kebaikannya yang tidak berkesudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah melakukan kesilapan, ya Allah. Kami telah melampaui batas kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Maka kami meminta keampunan daripada-Mu, wahai Tuhan sekalian alam. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang telah Engkau kurniakan kepada hamba-Mu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين.